طيب. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Hampir setiap hari, setiap pagi. Cuma masa saja berbeza sedikit. Kurang sihat ya. Hari ini masih ada lagi, tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dapat bersama. Assalamualaikum dan sahabat duha kamu. Waalaikumsalam. Atau doakan kamu rakan-rakan semua sihat-sihat belaka. Syukur Alhamdulillah. Syukur. Orang yang bersyukur, maka Allah akan limpahkan lagi rezekinya. Orang yang tidak bersyukur, tunggulah. Tunggulah balasan yang amat pedih. Itu notification daripada Allah SWT. Dah bagi notis pun. Dah bagi notis pun. Okay, quote of the day bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi, ceria pagi. Hari ini hari 25 November. Friday. Friday is good day. Friday good day. Wahai dia penghulu segala hari. Tak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Tak ada mood hari ini. Wah, mood pergi mana? Cari mood Pak Lee. Pak Lee cari mood. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sekelontok. Nuah jadi PM. Game over already. Itu tak fikir dah. Itu tak fikir dah. Ya, Nurdiza. Assalamualaikum. Moga Tok Haji diberikan kesihatan. Amin. Makin sihat sikit. Makin sihat. Dimurahkan rezeki. Amin. Dan dimudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Atuk juga doa begitu untuk ni keluarga, sahabat-sahabat semua yang sudi menjenguk Atuk saban pagi. Atuk tahu bukan senang nak meruangkan waktu. Waktu anda juga terhad. Waktu anda juga mahal. Waktu anda juga sibuk, busy, dengan family, dengan kerja. Macam-macam ada berlaku. Tapi masih lagi meruangkan sedikit waktu untuk bicara satu tajuk lagi hari ini. Ibu Isma Hania. Assalamualaikum Bu. Bu, apa khabar Bu? Ya, Wanjak. Assalam Ji dan semua. Waalaikumsalam. Salawat dan salam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wanjak. Apa khabar Wanjak? Cucuri masa bersama Tok Haji. Itulah orang yang bijak. Syirna Armani. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa dah breakfast silakan. Kongsi sikit breakfast apa anda hari ini? Breakfast apa? Biasa lain negeri lain breakfastnya. Nonly ya. Terima kasih semua. Quote of the day kita hari ini. Siapa orang baik? Siapa orang baik? Kenapa kita perlu kepada orang baik? Dan kenapa kita perlu buat baik? Dan bila masa kita ni jadi baik? Susah juga ni. Susah. Betul ke kita ni orang baik? Saya mihun. Wah, kamu mihun. Atuk makan pisang je. Pagi-pagi atuk suka makan pisang sebiji. Pisang restali. Popiah nasi goreng bersama pekasam. Wow, pekasam. Popiah makan pekasam. Oh, lain macam. Macam ni. Ya, Mas Na, sekelontok. Ya, apa khabar Mas Na? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa orang baik sebenarnya? Tajuk kita, siapa orang baik? Kenapa kita perlu kepada orang baik? Dan kenapa kita perlu jadi baik? Dan apa yang dikatakan baik itu? Wah, itu tajuk kita hari. Mudah aja, simple aja. Tapi itu amalan yang amat berat. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita buat itu perkara tak baik. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita berkawan itu orang tak baik. Kita tak perasan. Macam tu. Kita reda Tuhan Allah. Allah sebaik perancang. Amin. Wanjak. Macam itulah. Apa yang berlaku itulah ketentuan daripada Allah SWT. Allah lebih maha mengetahui apa yang akan berlaku di masa hadapan. Amin. Tajuk hari ini, siapa orang baik? Ya, adakah kita orang baik? Tanya, put dada tanya saudara. Cuba bagi tahu, adakah anda semua orang baik? Julia, ya, baik. Baik tu, sehat dan juga hati yang bersih. Tengok Julia dah jawab dah. Okey, sebelum Atuk jawab,
Sebelum Atuk bagi poin-poin. Okey, tolong kita bercabahan minda pagi-pagi supaya kita cergas, kita happy, bercakap yang baik-baik, bicara baik-baik, berfikir yang baik-baik. Semoga otak kita tidak ditoksikkan. Ditoksikkan dengan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Dalam pada tu, siapa belum subscribe Atuk, tolong boleh solo subscribe. Tolong follow Atuk di sini, TikTok, ataupun subscribe di YouTube. Terima kasih. Sudin. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Cucu seronok lah. Siap kali nampak Atuk buat live Tok. Sampailah. Oh, cucu seronok. Ini Atuk demam pun bangkit juga ni. Sebab ada cucu yang seronok. Cucu yang seronok. Bangkit jugalah demam pun. Oh, Atuk Umar, apa ni cucu Umar ni. Tok nasihat, tak buat live ke? Lain macam cucu kita di sini. Cucu kita pun. Dia pun baru umur 6 tahun, 4 tahun. Tak buat live ke? Oi. Baik Tok, Alhamdulillah. Mazna. Dah makan belum? Sodin. Itulah. Baik tu, Alhamdulillah. Itulah yang baik dan bersyukur. JDT. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Salam Jumaat semua. Waalaikumsalam. Morning Jumaat. Ombak pantai. Assalamualaikum Tok. Dan juga sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik macam Atuk. Nas. Orang baik macam Atuk. Nampak je. Tapi orang baik ni kena tengok bukan sahaja dari segi penampilan. Kita tengok dari percakapan, perbuatan, pekerti. Anwar, adakah manusia yang baik? Adakah manusia yang terbaik di Malaysia seperti kebanyakan para ulama profesor? Itu satu soalan. JDT. Waalaikumsalam. Ya. Itu juga bagus. Rosna Port Dickson. Tengok Rosna masuk, nampak pantai Port Dickson. Assalamualaikum Jimat. Selamat pagi. Sarapan apa ni? Ada tak? Tak boleh makan minta-minta, kurang sihat. Tak boleh makan. Apa gerai? Rosna, sebelum mungkin Atuk akan pergi Port Dickson ni, tak tahulah bila, tapi memang kalau pergi KL nak singgah lah, lama tak pergi. Gerai mana yang kalau makan gerai dia tu sedap? Gerai yang sepanjang jalan tepi pantai tu. Gerai ke restoran ke tak kira lah. Sebab banyak je tu tengok. Yang sedap. Terima kasih. Terima kasih. Semoga hari ini lebih baik dari semula. Amin. Francis, Malaysia damai. Malaysia hebat. Tak bising pun. Rosnah Port Dickson. Waalaikumsalam. Terima kasih JDT. Terima kasih Mbak Pantai. Nulis saya bukanlah orang baik, tapi saya sedaya upaya menjadi orang yang terbaik, insyaAllah. Amin. Amin. Maaf Tok, lama tak join live Tok. Ombak pantai. Itulah rindunya Tok. Join lah. Sunyi Atuk sorang-sorang sini. Ina. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Morning Ina. Morning. MRJ. Assalamualaikum dan salam perpaduan Datuk. Waalaikumsalam dan salam perpaduan Mr. MRJ. JDT, terima kasih. Terima kasih Umar, terima kasih Ina. Okey, rakan-rakan semua. Rahmat Craft. Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni air buat Atuk ini. Atuk lupa dah apa daun ni. Ni kena tanya nenek kau. Sebab daun ni dia hijau sebenarnya. Masuk dalam air panas, beberapa second je terus jadi pudar macam tu. Dia punya khasiatnya untuk menurunkan darah tinggi. Daun ni. Darah tinggi. Masuk ni, sapu madu. Seronok tu. Seronok tu. Aku lupa, nanti kena tanya nenek kau. Pak Haji rasa setiap kedai yang mana sedap Atuk duduk. Pak Haji rasa setiap kedai. Pada Rosnah kedai mana yang sedap? Baru boleh Atuk pergi tuju. Kau nak makan kejap sepinggan kedai ni, sepinggan kedai ni, sepinggan ni. Tak larat Atuk. Bagilah anggaran. Anggaran je lah. InsyaAllah Tok. Lepas ni saya selalu join live Atuk. Terima kasih Mbak Pantai. Okey, kita pergi ke tajuk kita. Siapa orang baik? Kriteria orang baik. Pertama sekali ialah mesti Islam. Ingat dia? Orang yang baik itu dia mesti orang Muslim. Berarti orang bukan Muslim itu bukan kata tak baik. Baik. Tapi orang yang baik kriterianya ialah orang Muslim. Tok minum tak kali ke? Tak, bukan. Bukan tak kali.
Bukan, nanti Datuk tanya nenek kau, apa daun tu. Baguslah tu. Daun tu menurunkan hati. Satu, ialah orang Muslim. Yang kedua, orang yang tak tinggal solat. Ini orang baik. Orang tak tinggal solat. Jadi kalau anda sudah orang Muslim, okey, nombor satu lulus. Nombor dua, anda tak pernah tinggal solat wajib 5 waktu. Dah buat dah, okey, lulus. 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 Nombor tiga, orang yang mengeluarkan zakat. Tapi tak cukup duit. Tak cukup baik lagi. Nombor empat, nombor tiga, orang yang puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Tak lama dah kita puasa bulan Ramadan ni. Orang puasa sepanjang Ramadan. Itu orang baik. Itu orang baik. Baik. Ya, Julia. Orang baik selalu disenangi. Walaupun kita tak kenal siapa pun dia. Betul. Ada karakter. Baik. Lagi apa orang baik? Orang yang menunaikan fardu haji. Itu dari segi umumnya. Tapi orang yang baik ialah pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Nak faham macam mana? Ramai yang berniaga, saya jarang makan luar, masak sendiri. Wah, Rosnah buka lah kedai. Buka kedai. Dia boleh makan. Oh, memang ramai berniaga. Kita duduk je, pergi sana duduk makan je. Okey, siapa itu orang yang baik? Ini yang kita harus faham. Kita bukan meletakkan, kalau dia bukan Islam, kita jangan meletakkan kerana dia selalu tolong kita, selalu bagi duit kat kita, kita tak cukup dia bagi, dia buat, dia tolong semua. Maka kita pun telan 100% dia orang baik. Tidak. Dia tidak baik sebab dia bukan orang Islam. Sebab orang Islam sesama Islam sahaja kita bersaudara. Dengan bukan Islam kita tidak bersaudara. Faham? Itu konsep asal. Konsep asas kita. Mesti orang, kalau dia tu Islam, yes. Kemudian baru masuk yang lain. Kalau dia sudah Islam, dia sudah solat 5 waktu, cukup solatnya. Kemudian ditambahkan lagi solat-solat sunat, solat-solat duha dia buat. Ini orang yang baik. Orang yang baik. InsyaAllah Pak Haji, terima kasih. Terima kasih, ini orang yang baik. Orang yang baik ialah orang yang taat kepada kedua ibu bapa. Itu orang yang baik. Sebab itu, orang yang baik selalu disangit oleh orang lain. Benar sekali, Mbak Pantai. Sebab itu, apabila kita nak tahu baik atau tidak kawan anak kita, suruh anak kita pergi rumah dia. Tengok dia hormat ke tak ibu bapa dia. Ini rahsia sebesar. Kalau dia tak hormat ibu bapa, tapi dengan anak kita dia baik. Rapat sangat. Everything dia share. Tapi dengan mak bapak dia tak hormat. Bila anak you tengok kata, you jangan bagi anak dia kawan dia. Akan berlaku satu benda tak baik satu masa ni. Sebab orang yang durhaka kepada ibu bapa ni orang tak baik. Mudah kan cerita Tok bawa ni? Jadi sudah story. Siapa orang yang baik? Pertama, Islam, Muslim. Yang kedua, solat cukup. Yang ketiga, taat kepada kedua ibu bapa. Taat kepada ibu bapa. Dia tu taat kepada ibu bapa. Itulah orang yang baik. Orang yang baik. Jadi bahawa tidak akan pernah cukup. Kita akan baca satu kod. Untuk menentukan seseorang itu baik dari segi perspektif Islam. Baik dari segi perspektif Islam, bila seseorang yang hanya rajin bekerja. Dari segi perspektif Islam, orang yang rajin bekerja belum tentu baik. Orang yang jujur belum tentu baik. Sopan santun, lemah lembut belum tentu baik. Kerana selagi dia tidak beriman dengan Allah SWT. Jadi tepatlah sebenarnya Datuk kata, orang yang baik selalu disayangi orang. Tu ustaz, orang yang baik tak semestinya yang sembahyang 5 waktu. Sebab saya ada jumpa sebab baiknya. Jangan panggil ustaz, panggil Datuk. Ya Julie, orang yang baik tak semestinya orang yang sebenarnya orang yang sembahyang 5 waktu. Itu teori yang kamu jumpa, tu teori. Mungkin kamu jumpa orang yang baik tu maksudnya dia selalu tolong kau, dia selalu bantu kau, maka kau anggap dia tu baik. Tapi dari segi perspektif Islam, orang yang bukan Islam, dia tidak baik. Orang yang tidak solat 5 waktu, dia bukan orang baik. Maksud baik itu, perspektif Islam tak sama dengan apa yang kita fikir. Adat, dari segi adat. Dari segi adat, apabila seorang laki-laki itu pergi berjumpa dengan ibu bapa wanita itu, meminta izin untuk bawa anaknya keluar.
pergi dating dan sebagainya. Dari segi moralnya, dari segi adatnya, betul, baik. Dari segi hukum, itu tak baik. Tak baik. Julie, cuba perjelaskan lagi. Cuba perjelaskan. Atuk suka apabila ada sedikit berlainan pendapat. Jadi tak semestinya sembahyang 5 waktu, sebab saya ada jumpa sebaliknya. Maksud sebaliknya tu, cuba jelaskan. Nanti kita bincang. Betul tu Haji. Perubahan anak-anak adalah pergaulan kawan-kawan. Betul Rosnah. Sebab tu you kena jaga. Kena jaga. Dan kita nak lepas anak kita rapat dengan seseorang, anak yang lain itu, pastikan anak itu memang patuh kepada ibu bapa. Kalau dia patuh kepada ibu bapa, dia akan patuh kepada kita sebagai orang tua. Itu yang penting. Bila anak-anak berkawan, tanya siapa kawan anak kita. Adakah anak kita bergaul dengan anak-anak yang baik atau tidak? Betul tu. Itulah Nurliza. Itulah Julie. Dia pergi dan danduk selalu. Dia pergi danduk selalu. Okey, orang solat 5 waktu, dia pergi danduk selalu. Macam tu kan. Dia solat itu orang yang baik. Orang yang baik. Tapi tandanya solatnya masih lagi tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab solat ini penghalang kepada maksiat. Nampak saja dia solat, tetapi solatnya belum diterima. Sebab tu dia pergi danduk. Jadi dalam arti kata lain, atuk kata solat 5 waktu tadi tidak termasuk orang seperti itu. Kerana apabila dia solat yang sejati, dia akan tidak pergi kepada maksiat. Sebab solat ini adalah pendinding kepada maksiat. Julie. Okey Julie, good soalan tu, bagus. Mak Ba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mak Ba. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Tok Mat dan semua. Ya Megat CEO. Wah, CEO Megat ni. Alam, terima kasih. Jadi terima kasih. Makna tu, Sudin kata dekat Piramli. Ada makna tu. Ada makna tu. Ada makna. Dia cakap tu antara dia dengan Tuhan. Betul lah. Antara dia dengan Tuhan. Tapi dari segi kita nak tahu sama ada solat itu diterima ataupun tidak, Julie, ialah apabila orang itu solat 5 waktu yang diterima oleh Allah, dia tidak akan buat maksiat. Tapi kalau dia solat masih lagi buat maksiat seperti biasa, berarti solatnya belum diterima oleh Allah. You faham Julie? Orang Islam untuk menjadi Muslim hanya cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia Muslim berarti. Dan dia boleh masuk syurga. Tapi kalau dia buat jahat, dia masuk neraka dulu. Akhir baru masuk syurga. Bagi orang, sebab solat ini adalah satu ibadah yang pertama akan di soal siasat di akhirat nanti. Jadi kalau solat itu diterima, maka barulah disiasatkan ibadah-ibadah yang lain. Itu dah rujuk kepada Julie ni. Dia cakap itu antara dia dengan Tuhan. Maknanya dia kena faham. Dan Julie pula kena melihat, kalau jumpa orang yang solat di masjid tetapi tak tinggal di dangdut, mana solat itu adalah belum diterima oleh Allah. Sebab kita tak tahu dia ikhlas ataupun tidak. We don't know. Kita tak tahu. Tapi apabila dia masih lagi buat maksiat, sebab solat ini adalah pendinding, penghalang kepada melakukan maksiat. Jadi kalau you solat laku maksiat, berarti solat itu disappear. Julie? Okey Atuk setuju sangat bincang-bincang benda macam ni. Jawapan Atuk sama dengan apa saya. Nas. Wow, Atuk pun nak cakap macam tu juga. Nas ni hebat sungguh. Hebat sungguh. Ya, baiknya seorang anak mendahului ibu bapa. Itu yang penting. Itu yang penting. Mendahului. Jangan mendahului kawan. Okey, faham Ustaz. Jangan panggil Ustaz. Atuk bukan Ustaz, Julie. Atuk engkau lah, Atuk ni. Atuk bukan Ustaz, Julie. Atuk ni, kita ni baru nak belajar lah bab agama ni supaya kita jangan keliru. Sebab ada kawan Atuk dia kata, aku tak akan masuk Islam kalau aku tengok orang Islam Malaysia ni. Betul dia cakap tu. Orang Cina pun kata aku tak minum arak, dia minum arak. Cina tu kata aku tak minum arak, dia minum arak, orang Islam. Tapi itu perangai bukan orang Islam, perangai macam tu. Dia beza. Perangai non-Muslim. Perangai itu pun. Ya, Abang Beta. Suruh budak pergi ngaji dulu. Wah, ngaji dulu. Hebat sungguh. Come on. Betul lah tu. Kalau still buat masalah, suruh tak dapat redha Allah. Ya. Apabila kita banyak dah melakukan ibadah, melakukan sedekah, melakukan solat sunat, tahajud kita buat. Tapi still kita melakukan
apa ni, perkara-perkara mungkar. Bermakna ada yang tak kena pada kita. Kena check balik hubungan kita dengan ibu bapa macam mana, kena check balik. Kena check balik. Sebenarnya life ni is very simple. Very simple. Kita boleh tahu awal lagi. Dengan syarat kita kena redha lah, kita kena sedar lah apa yang kita lakukan. Apa kita lakukan. Buat penat saja Tuhan bagi penerangan. Buat penat, tak penat pun. Abang Beta kena bagi penerangan. Bagilah, sampaikanlah. Rasulullah kata walaupun satu ayat. Dah hari ni berapa banyak ayat dah. Kita sampaikan benda yang baik-baik. Mungkin Julie tadi boleh sampai pula kepada kawan-kawan dia. Julie? Julie yang bermaksud kalau dia betul-betul mengikut fardu ain, dia pasti takkan dia pergi ke dandu. Betul lah. Betul lah Rahmat tu. Sebab solat itu tiang agama. Umat pantai. Hebat semua. Keras design. Julie keras. Itulah. Itu. Julie jangan keliru. Apabila solat maka apabila tu kata orang yang solat orang yang baik. Itu dari segi solat yang diterima oleh Allah SWT. Tapi ada juga orang yang solat judi, ada yang solat menipu, ada yang solat bohong, ada juga. Tapi dia orang yang tidak baik lah. Tidak baik. Tidak baik. Tapi kalau orang tak solat, walaupun dia baik, dia melakukan kebaikan, itu bukan baik juga. Pendinding bukanlah penentu. Pendinding bukanlah penentu. Pendinding. Kadang dia bocor. Pandai dah si Mani. Wanjak. Belum sampai kepada hakikat solat yang sebenarnya. Tengok wanjak dah masuk dah. Betul lah tu. Betul. Sebab kalau kita nak bincang solat, para anbiya pun semua tinggi sangat. Kita setakat rajin je lah. Setakat kita rajin, setakat kita paksa diri. Bagi orang yang tasawuf, solat ni dia rasa satu kegembiraan dia solat. Dia menunggu-nunggu solat. Dia memang dia melakukan. Tak solat, lambatnya Zuhur, aku buat sunat dulu lah. Dia macam tu. Dia sudah sampai kepada tahap itu. Jadi kalau kita sudah sampai tahap itu, tak perlu dah cakap benda macam ni. Tapi kita sekarang ni, yang atuk nak berbual dengan cucu atuk ni peringkat golongan orang yang malas solat ni. Pasal apa malas solat? Sebab ada tadi lah macam Julie kata dia keliru. Dia solat 5 waktu tapi pergi dandu, buat jahat. Jadi tak gunalah solat. Tak boleh. Jangan kata tak guna solat. Tak boleh. Solat itu wajib. Sebab itu ada ustaz kata, dia kata walaupun kau buat perkara-perkara yang buruk, solat jangan tinggal. Sebab solat itu wajib. Sebab yang kau buat tak baik itu, kau boleh istighfar. Kau boleh minta ampun dengan Allah SWT. Dan Allah akan ampunkan. Macam tu ya. Ya Rahmat. Sebab tiap agama dan ia menyeluruh dalam agama Islam. Nas, pernah tengok orang solat 1 minit siap. Terus bangun tanpa doa. Cantik ayat tanpa doa ni. Tanpa doa selepas solat. Doa selepas solat ni Nas adalah sunat saja, tidak wajib. Dan doa yang paling mustajab ialah doa dalam sujud, semasa sujud. Tapi yang tu tak setuju, solat yang tidak disiplin, tidak tumaninah. Dia tak ada stop. Kalau rokok tu dia sentiasa bergerak macam spring gitu. Sebab kalau sujud dia kena berhenti. Kalau rokok kena berhenti. Kalau tidak dia kena berhenti, dia kena ada stop point. Kalau tak ada stop point tak sah solat tu. Stop point tu penting. A few second stop point wajib kena buat. Walaupun tak masuk dalam rukun fi'li, disiplin itu penting. Nas, cantik soalan Nas tu. Tapi doa selepas solat tu tidak di Mekah tak doa selepas solat. Selepas solat di Mekah tu imam bangunlah lepas solat. Dia tak doa. Saya suka Ustaz Asmat dengan Ustaz Wadi. Cakap penuh tertib, baik betul budi bahasa yang betul. Atuk pun suka. Sebab tu atuk banyak upload di atuk punya TikTok, atuk punya Twitter. Ya Julie, pada saya semua guru itu macam ustaz. Tak semesti, jangan pakai kopiah ni. Hari ni je pakai kopiah. Budak-budak ni tahulah. Ustaz ni tinggi Julie. Kalau di Mesir, Universiti Al-Azhar, dia tak panggil profesor, dia panggil ustaz. Ustaz dalam bahasa Arab maksudnya orang pakar. Itu maksud ustaz. Pakar. Dia panggil ustaz Julie.
Tapi boleh dapat perkataan Melayu, semua Tok Lebat ustaz. Gitu. Tok ni bimbing-bimbing sikit-sikit, boleh lah. Juli ada masalah, pagi-pagi masuklah. Kita bincang, buat ada apa-apa, tak ada masalah. Kita boleh bincang. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you semua hadir. Terima kasih buat pantai. Okey, Nur Hamid. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juli dia cakap kubur tak sama tempat. Tak apalah, biar dia cakap dulu Juli, biarkan. Dia masih belum sedar lagi tu. Dia masih lagi tebal dengan dosa-dosanya. Itu tandanya orang seperti itu Juli. Jika mencuri, menipu, ubah sepadan tanah, khianat sama, maka sia-sialah tetap mazmumah. Pohonlah macam pondokku. Itulah ceritanya. Nur Hamid, terima kasih. Ya, umat Islam jauhi dari dangdut. Pelan-pelan kita belajar untuk menjadi seorang yang baik. Tapi ada juga pendakwah. Dia pergi juga tempat-tempat ni. Macam Ustaz Abid Liu kata salah tu. Dia pernah upload dia punya video. Dia pergi berdakwah tempat-tempat tu. Tapi dia pergi berdakwah dengan penampilan sebagai orang pendakwah lah. Jangan pergi berdakwah you pakai hero baju koyak, seluar koyak pula. Boleh pergi dengan niat tu. Betul tu. Jika rajin solat, kita akan rasa gundah gunala. Tak tenteram hati jika belum solat. Itu maknanya kita sudah begitu dekat dengan Allah SWT. Allah sayang kita lah tu. Solat adalah waktu kita berehat seketika di dunia. Anggap dia bersolat jika recharge positif. Betul. Cik, solat itu banyak yang kita amalkan. Salah Ji. Ya, Pak Cipak. Pak Cipak. Salam Ji. Sehat. Alhamdulillah. Sikit garau. Orang baik ni selalu fikir. Muhasabah diri. Betul nah. Betul. Kursi yang ramai. Atuk baca. Bira saya orang Kelantan. Patut pun. Kalau pergi rumah dia, masuk aja waktu solat, dia akan cakap, nak solat silakan ya. Itulah. Itulah datang rumah orang Kelantan dengan waktu azan. Tetamu, nak solat ke? Tak nak solat. Tapi sebenarnya, kalau kita musafir, kita boleh jamak kan. Tak semestinya kita kata tak apalah, tak solat lagi, tak sunyi. Oh, dia ni tak solat. Tak. Kan boleh musafir. Orang baik selalu reda dan bersangka baik. Betul lah tu. Betul. Jadi siapakah orang jujur yang sebenarnya lah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan jujur, bekerja kuat, santun. Siapakah orang baik? Ialah orang yang beriman dengan Allah. Tidak mengerjakan solat dan enggan menunaikan zakat. Allah mengingkari kita untuk berfikir dan menilai seorang secara utuh dan segenap sudut. Ini yang kita takut ni. Takut. Jom, tap Atuk untuk 10K. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jom tak. Okey. Juli. Noli. Abid Liu pergi tempat danduk ada tujuan dia sendiri. Dia tak keinsafan. Itulah. Dia bagi keinsafan pada budak-budak tu. Dia bagi duit. Semua bagus lah dia. Ya, tolong subscribe Atuk punya YouTube ya. Siapa belum subscribe. Ada ramai lagi yang kalau buat live ni sebenarnya ramai yang tak follow Atuk. Tapi dia selalu. Sebab ada Atuk bila masa free Atuk pergi tengok rekod. Ramai yang tak follow Atuk yang mengikuti program live ini. Jadi kalau boleh follow sekali sebab akan dapat notification. Ada notification mengenai program ni video-video yang Atuk upload. Okey, kita belum lagi membaca umul kitab. Orang yang baik selalu mendoakan sesama sendiri. Amin. Terima kasih. Kita belum lagi baca Al-Fatihah kamu. Okey, kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya insya-Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya akan sampai kepada kedua ibu bapa kita dan pahalanya akan sampai kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak, dan rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sehinggalah kepada tok kita Nabi Adam alaihissalam. Dan insyaallah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Allahu akbar. Rasulullah sedang senyum tu. Kita baca Fatihah untuk dia. Amin. Nenek, apa khabar nenek? Tadi terlupa. Okey, dah doa ramai, dah baca dah. Al-Fatihah ni adalah doa juga. Doa juga. Permohonan kita dengan Allah SWT. Sebenarnya kalau baca Al-Fatihah setiap hari pun sudah cukup sebagai satu doa. Doa besar tu. Doa besar Al-Fatihah ni. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus kepadaku. Ihdinas siratal. Kita duk baca kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang baik. Jalan orang yang baik-baik. Itu maksudnya. Itu maksud. Cantiklah. Sebab tu amalan baca Al-Fatihah ni adalah di antara amalan yang terpuji. Amalan yang terpuji. Dan apa hak saya dah makan tu? Untuk apa? Kolesterol ke kau? Awi ke saya dah. Lucu. Oh ni mak wi. Tak tahu nama. Tak tahu nama nenek kau. Okey, kita sambung lagi Quote of the Day bersama dengan Tok hari ini. Sembang pagi bersama dengan Tok. Tajuk kita, siapa orang baik? Siapa orang baik? Kenapa kita perlu jadi baik? Kenapa? Bagaimana nak kenal orang baik? Sebab subuh memang amalkan Al-Fatihah 40 kali. Cantik. Cantik. Bacaan yang terbaik ialah bacaan dengan memahami maknanya. Atuk nak maklumkanlah kepada cucu-cucu atuk yang baru nak belajar solat. Tolong tanya. Baru nak belajar solat. Basic-basic lah. Baru nak belajar solat sunat. Jangan malu. Tanyalah atuk. Tanya. Boleh tanya. Ada yang tak boleh baca kunut sampai tak salat subuh. Jangan. Tolong tanya. Ada cucu atuk. Tak apalah. Tak apa. Belajar tak salah. Tak salah pun. Jangan mengaku kita baik. Itu yang bahaya. Betul tak, Tok? Betul lah, Syimah. Betul. Kenapa? Siapa orang yang baik? Okey. Daripada Muawiyah, sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang paling patut aku berbuat baik? Ini daripada tadi orang baik. Ni siapa? Bila ditanya kepada Rasulullah, siapakah Rasulullah orang yang paling patut aku berbuat baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Maknanya buat baik. Patut buat baik ya Rasulullah, ibumu. Bertanya lagi siapa Rasulullah? Ibumu. Ibumu. Lagi tanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu. Kemudian tanya lagi, siapa ya Rasulullah? Yang keempat barulah bapamu. Allahu Akbar. Itulah orang yang pertama yang kita perlu buat baik. Alright. Joy, Argentina, Germany. Bola dia. Bola. Satu kejutan, banyak kejutan. Jerman kalah. Itulah. Kenapa dia tutup mulut tahu? Tutup mulut. Sebab di kota tak benar LGBT apa semua. Jerman ni LGBT. Dia tutup mulut. Protes lah. Protes agama Allah. Kan kalah. Kalah lah. Pada muka dia. Argentina pun kalah dengan Saudi. Kalah. Main. Argentina dengan Jerman. Dua-dua kaki kalah. Mendalami ilmu agama. Noliza. Ya, terima kasih. Selepas daripada ibu, kemudian bapa, kemudian orang yang paling hampir dengan sabda Rasulullah. Kita kena buat baik kepada siapa? Kalau suami isteri, itu bukan lagi paling hampir. Itu sudah jadi tanggungjawab. 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 Aku nak tanya sikit. Atuk nak tanya sikit. Ya, semalam saya hulur duit kepada mak saya. Dia cakap tak nak. Okey. Okey, tak apa. Kalau dia cakap tak nak, katakanlah nak. Dia dah cukup lah. Kata dia cukup dah. Kau ambil duit tu, kau sedekah, kau niatkan pahala sedekah ini untuk mak. Mak tak tahu tak apa. Di syurga nanti, di alam barzah nanti, mak akan tahu.
Oh, ini yang kamu buat untuk aku. Aku tak tahu pun. Jadi tiba-tiba mak di alam barzah, ataupun di pada Masya, tiba-tiba menerima macam parcel lah. macam Shopee, beli kat Shopee kan. Kita tak tahu. Anak kita beli tiba-tiba, ni untuk apa Haji Mat ni. Haji Mat. Dia tak tahu kan, dia ikut nama je. Oh, apa ni? Saya tak beli pun. Tak ada. Ini ada orang tak. Ada orang. Oh, okey. Macam itulah kamu. Jadi, sedekah kepada kedua ibu bapa, tanpa pengetahuan. Sebab mungkin dia lihat kita adalah ibu kan. Dia. Tapi ataupun kita boleh beli dalam bentuk makanan, beli beras ke, sikit pun tak apa. Apa makanan yang ibu selalu makan, beli. Mungkin dia tak pernah duit. Tok cadang macam tu. Dulu tu tak berjanggut kat. Saya tengok di FB, Hasan janggut sama. Ya ke Hasan? Oi. Nak buat macam mana tu? Itulah Atuk kata tadi. Pertama, pergi sedekah di masjid. Ataupun cara you buat macam bagi kat kedai tu. Katakanlah you nak bagi RM100 kat mak. You pergi kat kedai. Okey, bagi tahu kedai. RM100 ni siapa yang orang gelandangan, orang yang you tengok agak miskin apa semua, you bagi free. Tolak duit saya ni. Tapi jangan cakap siapa-siapa yang beri. Jadi so dia buat macam tu lah. Dan niat sedekah ini dalam hati, sedekah daripada duit yang aku letak ini adalah untuk ibuku. Itu cara dia. Boleh kamu? Kita kasih kedai makan je lah. Betul. Betul. Kamu dah tulis pun tu. Kita dah makan. Ataupun beli sekali-sekali sekala beli lauk. Lauk yang mak suka makan. Sekali-sekali sekala. Sebab dia tak nak cash kan. Itulah. Ya, moga diluaskan rezeki selancar air Zam-Zam. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak. Kamu amin. Terima kasih. Itu kaedah kita bersedekah. Bersedekah. Siapa yang manusia yang baik menurut hadis? Ada hadis ni. Ada hadis siapa yang menarik? Orang yang baik. Tuan Haji nak tanya, macam mana orang baik di akhir zaman? Orang baik di akhir zaman. Orang baik di akhir zaman ni orang yang berpegang kuat kepada Al-Quran dan hadis. Itu orang yang paling baik akhir zaman. Dia tidak akan berganjak. Tidak akan berganjak. Komen sikit. Tak boleh komen. Tak boleh komen. Sebenarnya buat apa orang tua suka. Tak berat sebenarnya. Syima. Betul. Sebenarnya orang tua ni bukan nak apa pun. Dia makan pun dah sikit dah. Tak banyak. Macam Atuk lah orang tua ni. Kadang-kadang dia rindu tak tengok muka anak dia. Dia kata rindu kat cucu. Rindu kat cucu. Sebenarnya dia rindu kat anak dia. Kan? Lama tak tengok cucu. Bila nak balik, sebenarnya dia rindu kat anak dia. Tapi dia tak katalah aku rindu kat kau. Dah tua dah. Anak pun umur 40 lebih. Nak kata rindu kat kau. Jadi macam tak masuk akal pula. Macam lah. Tapi sebenarnya begitu. Jadi dia berkata, aku rindu kat cucu aku. Bila kau nak buat balik? Jadi bila cucu balik, paknya balik lah. Di situ dia dapat jumpa anak dia. Cima, kena faham lah. Orang tua ni cakap dia berlapis sikit. Berlapis sikit. Jadi sebab itu bila orang tua kata, lama rindu tengok cucu. Cepat-cepat bawa balik. Cepat-cepat bawa balik. Siapa manusia yang baik mengikut hadis? Mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Orang yang belajar, sentiasa baca Al-Quran. Itu orang baik. Itu orang baik. Orang yang belajar, walau tak pandai baca, dia cuba juga. Dan orang mengajar. Orang mengajar. Sebaik-baik kamu adalah sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Itu hadis Bukhari. Yang ke-5027. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang belajar Al-Quran. Mana kita kena belajar Al-Quran ni? Sebab Al-Quran ni kalamullah. Kata-kata Allah. Kena belajar, kena ingat. Sebab banyak yang kita boleh hafal. Kita kena belajar. Itu orang baik. Orang baik. Adat ni, kita kena beza lah. Baik kerana adat, baik kerana agama. Tak sama tu. Tak sama. Ya betul tu. Kadang dia saja order lah nak makan ni tu. Tapi sebenarnya nak jumpa anak. Tahu pun sini. Ya order tu kena pergi lah. Itu cara dia. Non Liza ya. Politik dah habis. Tunggu 5 tahun. Liza politik dah habis.
Pertama sekali ialah orang yang baik apabila kau mendengar orang itu sedang belajar baca Al-Quran, itu orang baik. Orang baik. Itu orang baik. Orang yang baik ialah orang yang mulia akhlaknya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan akhlak yang paling mulia yang ditunjukkan oleh insan di muka bumi ialah akhlak Rasulullah SAW. Yang baik akhlaknya. Baik akhlak. Baik akhlak. Dan yang ketiga ialah orang yang menunaikan janji. Itu orang baik. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Janji. Dan apabila orang yang janji tidak ditunaikan, dia masuk dalam golongan munafik. Munafik ni kalau tidak mohon keampunan dengan Allah, dia akan masuk neraka. Sebab itulah jadi pemimpin ni paling mudah masuk neraka. Kalau tak tunai janji. Tapi kalau tunai janji, dialah paling tinggi mendapat di syurga. Itu penting. Tapi faham-faham sendiri je lah. Menunai janji. Itu di antara perkaranya. Akhlak yang baik mestilah hadir selalunya daripada hati yang baik. Akhlak yang baik daripada hati yang baik. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu ialah hati. Soal hati. Biarlah rahsia. Banyak mengenai hati. Hati. Hati mau baik ber. Okey tu. Hafsah. Okey tu. Hati mau baik. Apa ni? Ada juga istilah-istilah. Ya, nampak je dia tu perangai buruk, hati baik. Ada juga kata macam tu. Boleh pakai ke macam tu? Nampak je perangai buruk, perangai kasar macam tu. Hati dia baik. Hati yang payah nak jaga tu Syirna. Memang hati payah nak jaga. Bagaimana nak jaga hati kita? Hari dulu lah kita boleh nampak ramai tanah tu. Wajak dah tak tahan dah tu. Jagalah hati supaya hati kita baik. Hati. Kita perlu jaga hati kita. Kalbu kita. Jaga hati kita. Memang payah. Bagaimana nak jaga hati yang baik? Hati ni hanyalah boleh dilembutkan. Sebab hati kita apabila dimasuki syaitan, maka dia akan jadi kelang kabut dan menyusahkan. Susah sangat nak jaga hati. Makna tu. Ya, susah sangat nak jaga hati. Itu makna. Betul. Untuk jaga hati ni, ialah pertama sekali ialah jangan tinggal solat. Yang kedua, banyakkan solat. Solatlah yang boleh mengawal hati. Solat. Yang boleh mengawal hati kita. Solat. Kalau rasa 5 waktu tak cukup, tambahkan solat-solat sunat supaya boleh mengawal hati kita. Hormat pada sama insan. Betul. Wajar nanti minyak turun. Allahumma salli ala sayyidina. Perindu Rasulullah. Lama tak nampak. Lama tak nampak. Lama tak dapat perinduku. Perindu Rasulullah. Rasulullah ialah manusia yang paling baik. Contoh peribadi Rasulullah ini adalah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai doa je Allah bantu nanti. Ya. Doa je Allah bantu nanti. Sirma. Dia doa. Doa, zikir, sedekah, hormat ibu bapa, kekalkan momentum ini supaya hati kita. Tapi kita harus ingat, makin kuat kita beribadah, makin kuat godaan syaitan. Baru balik dari istana negara. Penindu. Patut pun kau. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik amalannya. Panjang umur dan baik amalannya. Kalau panjang umur amalan tak baik, itu amat merugikan. Merugikan. Itulah setiap hari sujud minta dipudahkan urusan dengan mak ni. Dia minta supaya Allah tidak bolak-balik hati kita, supaya Allah sentiasa kekalkan iman kita, supaya Allah tetap ketatkan dan kuatkan iman kita. Itu di antara perkara yang kita selalu kena minta dalam doa kita. Tak ramai tak ikut arahan Nabi sekarang. Cikgu,
Cikgu mana? Tapi ramai tak ikut arahan Nabi sekarang. Tak apalah, yang penting kita ikut. Nah, orang kita tak boleh baiki. Kita baiki diri kita lah. Baiki ahli keluarga kita. Sebab itu, apa ni, Rasulullah kata, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Dirimu dan ahli keluarga. Dia tak suruh jaga negaramu daripada api neraka. Tak. Dia tak suruh. Jagalah umatmu dari api neraka. Dia tak suruh juga. Itu tugas Nabi-Nabi. Tugas kita, jagalah dirimu dan ahli keluargamu. Cukup dah. Cukup dah. Jadi kita tak payah fikir banyak lah. Siapa jadi Perdana Menteri, kamu tak payah fikir lah. Kerja kita mengundi, selesai. Sekarang kita jaga kita dan ahli keluarga kita daripada dibakar oleh api neraka. Na'udzubillah. Betul. Lagi kuat kita nak buat baik, kuat ujian datang. Betul, senang. Lagi kuat itu. Tadi kita kena fight lah. Kita kena fight. Syaitan ni tahu tak syaitan ni siapa? Syaitan ni alim lagi daripada Jibril tahu. Syaitan ni ialah manusia paling alim. Jadi kalau syaitan ni bukan diwujudkan oleh Allah sebagai terus jahat dah. Dia paling alim. Dia lebih alim daripada Jibril. Syaitan ni, tapi kerana dia tidak nak tunduk kepada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam buat daripada tanah, aku buat daripada api, aku lebih mulia. Dia ingkar perintah Allah. Bila ingkar perintah Allah, itulah dia dinyahkan daripada syurga. Itu syaitan. Syaitan tak boleh masuk syurga sampai sekarang. Dan dia minta satu je dengan Allah. Biarkan kami ni tidak mati. Beranak pinak tapi tak mati. Sehinggalah hari kiamat. Dan satu lagi yang kedua, dia minta dengan Allah supaya dia boleh masuk ke dalam hati setiap hamba Allah. Allah tak bagi. Dia tak boleh masuk dalam hati. Dalam hati kita. Kamu boleh masuk dalam hati, habislah kita. Tapi dalam darah apa semua, dia masuk semua. Masuk semua. Itu syaitan. Jadi, kalau kita barulah nak beribadat lebih kurang, kan? Biasa-biasa ni Shima. Shina. Jadi, memang dia yang pandai goda. Apa yang kita ibadat, dia dah buat dah dulu. Dia tahu. Dia tahu. Kita kena fight lah. Fight. Jika kita hormat pada kedua bapa, dan kita pun hormat pada kita dengan kasih sayang. Betul sekali. Betul sekali. Tok, sihat ke? Perindu. Nampak kurang sihat? Kurang sikit. Kurang. Ada demam sikit. Tak apalah. InsyaAllah. Correction je. Ya, Firas. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam, Firas. Apa khabar, Firas? Apa khabar? Terima kasih sudi jenguk Atuk. Siapa yang belum follow Atuk dalam TikTok, tolong follow. Tolong follow. Ya, Tok. Syaitan ini bukan kaleng-kaleng. Makhluk paling mengikut perintah awal-awal. Betul. Syaitan ni yang main. Cikgu mana? Kalau semua orang jaga diri dan keluarga, memang semua selamat. Jadi kita bermula daripada kita lah, cikgu. Betul tak, cikgu? Atuk bermula keluarga Atuk. Kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Orang lain jaga. Sebab itulah kita bermula. Perkembangan Islam ni bermula dalam keluarga. Dia tidak bermula dalam negara Islam. Rasulullah mengembangkan Islam ni bermula daripada keluarga. Orang yang pertama memeluk agama Islam ialah Khadijah. Kan? Lepas tu kau pergi ke sepupu dia, Cina Ali, Bakar, macam tu. Jadi, komuniti, keluarga itu pentingnya. Keluarga. Jadi kita jaga keluarga kita. Masing-masing jaga daripada api neraka. Kita tidak ditugaskan jaga negara. Jagalah negara kamu supaya tidak dibakar di api neraka. Tak ada pun. Sebaik tak boleh masuk dalam hati. Kalau tidak lagi naik. Betul lah ni. Syaitan ni dia nak masuk apa yang kita niat dalam hati kita. Syaitan nak masuk. Allah tak bagi. Jika hati baik, maka baiklah seluruh anggota kita. Wajah. Benar sekali. Badan terutamanya lidah. Jaga lidah. Bila orang mengumpat kita, kita ambil jalan berdiam diri. Jangan balas. Senyap itu lebih baik. Betul tu. Jangan membawang. Kita pula tukar tambah. Nak cip lauk. Penat tu. Wajah betul tu. Hati yang baik pasti menjaga bicara. Tidaklah asal sembuh ya. Kena jaga. Johor dah umur. Ahad cuti. Tiba-tiba aja cuti. Salam Jumaat tu. Waalaikumsalam. Kalam dunia. Wow, seronok dengan nama ni. Kalam dunia. Terima kasih kerana sudi dengan Atuk. Kalam dunia, tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Haji Mat Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Adalah video-video yang macam ni lah. Ada di sana.
Kalam dunia. Terima kasih Jeriti. Biar betul. Cina biar betul. Ahad memang cuti Ahad. Kan? Ahad kan cuti. Zurina. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, subscribe Haji Mak Atuk. Lebih ramai subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tu. Wah, ini atuk saya kat kalam ni. Kalam dunia. Minta tolong je terus boleh. Yang lain-lain pun macam tu lah. Yang atuk minta tolong. Jauh tak cuti tu. Oh, hari Ahad jauh tak cuti. Macam Kelantan lah. Oh, macam tu. Oh, patut pun. Oh, macam tu. Ingatkan Johor cuti. Oi, kelang kabut juga negara kita pasal cuti. Kelang kabut juga. Sembang-sembang pagi kita hari ini, siapakah orang baik? Nah, siapakah orang baik? Ini ramai yang keliru. Ramai yang keliru. Di awal perbincangan tadi, atau nak ulang sekali lagi, sebelum kita pergi kepada bab yang lain, iaitu siapakah orang yang baik? Johor cuti hujung minggu Jumaat Sabtu. Oh, sama dengan Kelantan lah, Jumaat Sabtu. Oh, hari Ahad Islam cuti lah, Johor. Oh. PM10 cuti Isnin tu. Oh. kita tak tahu cuti ke apa ke, tak ingat lah. Dari segi pandangan syariah, pandangan agama kita, orang yang baik pertama sekali mesti orang Islam. Mesti kena dia tu Islam. Walaupun dia baik macam mana sekalipun, bagi apa sekalipun, hartawan dermawan, tapi kalau dia bukan Islam, dia tidak baik di sisi agama. Sebab dia ingkar perintah Allah. Ini kena faham. Ingkar. Orang yang tak masuk Islam ni orang ingkar perintah Allah. Orang ingkar. Orang ingkar ni dikutuk oleh Allah, dibakar di api neraka. Adakah orang yang dibakar di api neraka itu orang yang baik? Sudah tentu tidak. Sebab tu kita kena terima hakikat. Orang bukan Islam itu orang yang tidak baik. Jangan fikir adat. Jangan. Ya, Zasimah. Assalamualaikum Tok. Salam Jumaat. Salam duha. Syukur. Tok Haji cepat sembuh. Cepat je. Semoga cepat sembuh. Makan ubat ya. Panadol. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Cima. Terima kasih. Jadi yang pertama sekali. Yang pertama sekali dia tu mesti orang Islam. Okey, kalau dah Islam, kau kena tengok atas solat dia. Kalau berkawan tu tengok dia. Dia mendahului kita ke tidak? Dah nak solat ni. Jom kita pergi solat. Itu orang baik. Tapi ada Juli dah tanya tadi. Kawan dia solat 5 waktu tapi pergi dandu. Itu kita masuk bab solat yang mungkin tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab solat dia itu tidak menjadi pendindai kepada maksiat. Sebab orang yang solat ini adalah menghalang dirinya daripada melakukan maksiat. Solat yang macam mana? Solat yang diterima oleh Allah SWT. Solat diterima oleh Allah SWT. Jadi kita pun macam tu juga. Ina pun kena cek juga. Takut-takut Ina pun pergi dandu. Saja. Je. Maknanya kalau kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang tak baik. Macam cakap kasar dengan suami. Kan? Dengan ibu bapa. Jadi itu akan menjadikan kena cek balik lah solat kita tu. Sebab solat ni ibu, the mother of ibadah. Ibu segala ibadah ialah solat. Jadi kalau ibu itu rosak, dia dah akan terkesan lah kepada yang lain. Terkesan. Ibadat lain tak sama dengan ibadat solat. Ibadat solat, kalau kau nak solat, kau kena ambil wudu. Kau nak sedekah, tak payah ambil wudu. Kau nak puasa, ambil wudu tak? Tak ambil wudu. Kalam dunia, PA kata, down tu, tapi kita tak down, walaupun tak dapat jadi kerajaan. Kau ni, politik lagi. Tok Bila yang baik, suruh Muslim tunai solat. Tok Bila orang yang baik. Itu betul. Dia menjadi wakil kepada Allah SWT. Wakil Tuhan tu. Dia tukar azan. Solat ni adalah the mother of ibadah. Sebab tak ada ibadah lain yang kena ambil wudu. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali satu lagi. Iaitu
Umrah. Tu terlupa. Umrah kena ada wudu. Umrah. Masa buat umrah, iaitu semasa kita tawaf dah syair. Itu saja. Tu terlupa tu. Umrah dan syair kena ada wudu. Batal, kena ambil semula lah wudu. Keluar balik lain. Masuk. Yang lain tak ada. Solat, syair dan umrah. Semasa bayar zakat, ambil wudu tak? Tak perlu. Semasa puasa bulan Ramadan, ambil wudu tak? Tak perlu. Semasa bagi sedekah, ambil wudu tak? Tak perlu. Tak perlu kan? Tapi semasa syair dengan tawaf, ambil wudu. Itu yang mulianya. Ya, Merak Kayangan. Assalamualaikum Tuan Haji. Dan semua sahabat, selamat pagi. Waalaikumsalam Merak Kayangan. Apa khabar? Apa khabar? Baik-baik. Lama tak nampak. Lama tak nampak. Jadi, mulianya solat ini, untuk membolehkan kau menghadap Allah SWT, kau kena cuci badan. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Kena ambil wuduk. Kalau kau hadas besar, kau kena mandi dulu. Tak boleh menghadap Allah. Tak boleh. Tak sah solat kau. Tak sah. Jadi kau kena ambil wuduk. Sebab itu solat ni penting. Atuk, skrin Atuk show berapa like nak? Saya 7K. Saya 10. Tak sama tak sama juga. Skrin saya 10.7. 2 gitu. Terima kasih Merak Kayangan. Merak Kayangan. Kau bagai Merak Kayangan. Terima kasih. Jadi inilah yang dikatakan. Sebab itu dalam siapa orang yang baik ini, Atuk tekankan kepada orang yang solatnya terbaik. Suami saya seorang yang penyabar. Masa arwah mak suami, arwah mak dan abah saya ada, suami hormat pada mereka. Itulah bagus. Bagus. InsyaAllah. InsyaAllah mendapat syurga. InsyaAllah. Itu yang penting. Yang penting. Yang penting. Jadi kita boleh buat perbandingan ibadah-ibadah solat dengan ibadah-ibadah bukan solat. Kecuali syair dan tawaf. Kena ada wudu. Yang lain tak perlu. Tapi itu nak menggambarkan bahawasanya solat itu penting. Itu yang tu nak upkan sikitnya. Solat itu penting. You jangan tinggal. You boleh tinggal puasa. You boleh qada. You boleh ganti. You boleh tak bayar zakat. Sebab kalau you tak cukup duit. You boleh tak pergi haji. Sebab tak cukup duit. Jadi, tapi solat tak boleh. Solat ni sampai satu peringkat. Solat ni, kalau you tak boleh solat berdiri, you dibolehkan duduk atas kerusi. Kalau duduk atas kerusi pun, you tak mampu juga, you boleh baring. Boleh baring. Solat tetap kena buat. Kalau masa baring pun, tak boleh bergerak juga tangan, you solat dengan mata, isyarat mata. Kalau tak boleh solat lagi dengan isyarat mata, solat dengan hati. Hati, bergerakkan hati saja. Kalau tak boleh solat lagi dengan hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari engkau kita datang, kepada engkau kita kembali. Habislah. Maknanya apa? Maknanya solat ni tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal langsung. Dalam keadaan tertentu musafir boleh gabung. Boleh gabung. Tapi kalau puasa musafir, boleh tak puasa? Boleh. Boleh. Bahkan puasa itu wajib. Bulan Ramadan kita musafir. Boleh tak puasa? Tapi solat tak boleh. You kena gabung. Maknanya tak boleh tinggalkan juga. Itu yang Atuk nak bagi anak cucu Atuk ni, supaya melihat solat ni adalah satu perkara yang paling penting sekali bagi umat Islam. Jangan pandang remeh. Kadang-kadang orang minta maaf lah. Kadang-kadang begitu happynya bulan Ramadan. Puasa tapi tak solat. Allahu Akbar. Kan ramai kan? Siapa ada kawan macam tu? Kat office kan? Kau puasa. Jom solat Zuhur. Tak apalah, kau pergi dulu. Puasa tapi tak solat. Jadi tak kena. Dia tak faham. Dia tak faham makna solat di situ. Dia tak faham. Dia sanggup puasa, lapar, tahan, kuatnya iman dia. Tapi dia tak solat. Dia tak solat. Tak solat. Itu yang tu nak tekankan. Bahawasanya solat itu yang paling penting. Solat 5 waktu. Jangan tinggal. Cara dia supaya kita tidak tertinggal solat ini, kita sentiasa solat awal waktu. Masa kita jadi panjang. Masuk saja azan sekarang pukul 12.59 Zuhur. Pukul 1 Zuhur. Kita keluar office ataupun kalau orang makan gaji lagi senang.
Tunggu waktu sahur, solat dulu. Jangan makan lagi. Solat dulu, sudah siap baru pergi makan. Begitu asar juga. Kalau boleh minta dengan office masa tea time tu, pergi solat asar, 4 suku. Gitu. Solat maghrib kan. Kalau nak tunggu solat maghrib takut lambat. Lambat sebab anak duk tadika macam tu. Anak duk nursery. Jadi balik pula nanti tak sampai jam ke apa. You ambil wuduk. Ambil wuduk siap-siap. Selepas solat asar, drive kereta balik. Tiba-tiba berlaku jam. Banjir ke apa. Okey, solat dalam kereta. Solat maghrib dalam kereta. Menghadap mengikut arah kereta. Tak kira lah kereta ke mana pun. Menghadap lah. Dulu subuh awal, tak silap saya. Dulu subuh awal. Dia sentiasa berpusing, Noliza. Berpusing mengikut kalender. Jadi kita solat lah. Jadi maknanya bukan alasan. Solat tak. Kenapa? Tak sempat dalam kereta tadi. Jadi nampak sangat kita jahil. Nampak sangat. Sebab tu sebelum turun daripada ofis, dari tempat kerja atau pergi mana-mana, ambil wuduk. Sebab tu Rasulullah menggalak kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Rasulullah menggalakkan. Tujuan tadilah. Bila ada emergency, sebab solat ni, you tak boleh solat tanpa wuduk. Tak sah solat itu. Tapi, dah ambil dah wuduk. Dah ambil dah. Tiba-tiba kentut dalam kereta. Kentut maghrib dah nak habis. Itu pun kena solat juga. Itu dipanggil solat hormat waktu. Jadi, bila sampai ke rumah, you kena solat semula lah. Kena solat semula. Tak boleh terus tak solat. Tak boleh. Kena solat semula lah. Solat ganti. Maknanya solat tu disqualified. Tapi tidak ada dosa. Tapi kau kena ganti. Itu dah tanda orang yang baik ini. Orang yang tak tinggal solat. Itulah. Tapi tu kawan saya baik tu. Tapi dia tak solat. Dia baik tu. Baik ada makna tu. Ya, Maria. Assalamualaikum Ustaz. Betul tu. Ramai yang puasa, solat tidak. Atuk. Bukan Ustaz Atuk. Itu tak nak pakai kopiah ni. Bukan kopiah, panggil Ustaz. Atuk. Ya, Maria, boleh minta tolong sikit? Sekali-kali masuk kan. Tolong subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk, Maria. Terima kasih. Itu yang Atuk sedih tu. Kau puasa boleh. Berapa jam puasa daripada pukul 6 sampai pukul 7. 12 jam. Tapi solat 5 minit tak boleh. Itu dia orang tak faham lah. Tak faham. Masih tertutup hatinya. Bukan siapa-siapa. Baru sampai kau. Kau pergi mana? Assalamualaikum Tuan Haji. Selamat pagi. Morning. Waalaikumsalam. Bukan siapa-siapa. Ya tu. Kopiah tu show. Atau macam Ustaz. Tak boleh pakai dah. Dia pakai dah. Bukan siapa-siapa. Assalamualaikum. Salam. Tajuk kita hari ini, siapa orang baik? Siapa orang baik? Orang baik. Selain daripada dalam soal ibadah, orang yang baik adalah orang yang baik dengan kedua ibu bapa. Itu paling penting. Orang yang baik dengan kedua ibu bapa. Tapi ada jugalah ibu bapa yang bermasalah kan. Tapi kena sabar je lah. Sabar. Ya, Syed Luqman. Assalamualaikum tu. Malam ni kau berapa tu? Live tu. Malam dah tak ada dah. Politik dah habis dah. Wow, kau nak lagi lah? Tak boleh lah. Tak boleh. Tidak mengubahkan apa-apa. Kalau baru ni tak apalah sebelum undi. Satu undi boleh lah. Sekarang tak guna dah Luqman. Sekarang kita main yang ni je lah. Pukul 9 pagi, pukul 10 pagi ni. Kita main yang ni je lah. Okey, dalam keadaan ada orang tanya apabila ibu bapa yang berperangai, kita rasa tak ngam. Kita rasa kita dah betul lah. Betul. Apa sikap yang kita harus ambil? Jadi dari segi hukum fiqh, apa sahaja perangai ibu bapa kita kena tetap patuh. Selagi dia tidak mengarahkan kita membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Kalau kita nak solat dia tak bagi, itu tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Sebab selagi kita patuh kepada ibu bapa, tak kepada bapa, walaupun kita tak suka, selagi itulah kita mendapat pahala. Umpama, contoh, jiran kita. Hai Rian. Hai. Padahal serai Kedah. Balun tu. Kau ni. Katakanlah jiran kita. Jiran kita buat tak baik. Karaoke ke apa ke, bising malam-malam. Kita jangan marah dia. Mengikut Islam, kita tak perlu marah dia. Sebab di bising dia itu memberi pahala yang banyak kepada kita.
kita kena cool. Bising dia tu memberi pahala yang banyak kepada kita. Kita sabar. Kan, kita jarang mendengar hadis yang seperti ini. Ada satu kisah. Bagaimana seorang Yahudi dengan si Polan ni, dia duduk di bawah, Yahudi tu duduk di atas. Kan rumah ni kalau 2 tingkat, 2 tingkat, dia punya toilet tu biasa atas dengan bawah ni kan luruh macam tu kan. Luruh macam tu. Ya, kucing garong. Assalamualaikum Tok. Salam Jumaat Tok. Semoga lindungi Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi apabila air tandas itu bocor daripada atas, dia pun letak baldi. Dia tak baldi. Dia tak pernah tegur Yahudi di atas itu bahawasanya tandas itu bocor. Dia tak pernah tegur. Tak pernah tegur. Jadi apabila ditanya, sehingga Yahudi itu pada satu hari dia sakit. Jadi Yahudi berbelas tahun macam tu. Dia tak pernah tegur. Baikilah tandas kau bocor masuk. Tak, dia tak pernah tegur. Ini orang tasawuf. Apabila Yahudi tu turun melawat, dia sakit, Yahudi tu tengok perasan. Ada bekas air dalam tandas menitik. Yahudi kata, kenapa tak bagi tahu? Dia kata, selagi air itu menitik dan selagi itulah aku dapat pahala di atas apa yang berlaku ini. Itu yang jadi. Kalau jiran kita melenting ke apa kita, ibu bapa kita melenting ke apa kita kena teruskan buat baik. Sebab itu kita mendapat pahala. Sebab pahala itu hasil daripada kesabaran. Kesabaran kita. Rasulullah bertanya kepada siapakah hamba yang paling disayangi oleh Allah SWT. Rasulullah ditanya siapakah orang yang paling disayangi oleh Allah? Ialah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlak. Tapi kena solat lah. Tak solat tak jadi. Akhlak baik tak solat. Sebab kalau tak solat, akhlak tak baik lah. Dia kena solat baru baik. Baru baik. Siapakah lelaki yang paling baik? Ni ada banyak soalan ni. Ada soalan ni. Ya, kucing gerong. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cik Gairah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cik Gairah kerana sudi hadir. Terima kasih. Bagi rakan-rakan yang belum join follow Atuk TikTok ni, tolong follow. Ada banyak sangat, ramai sangat tak follow. Tak follow, suka sangat. Dia selalu ikut program Atuk tapi dia tak follow. Jadi rugilah tak ada notification ke apa ke. Atuk pun tak ramai follower kan. Kalau pakat-pakat follow tu nampak banyak sikit. Jadi boleh sekali Atuk on tu. Jadi masing-masing masuk FYP lah. Bukan siapa-siapa. Terima kasih. Lelaki yang baik ialah lelaki yang paling baik terhadap isterinya. Dengar ni, laki-laki. Lelaki yang paling baik ialah lelaki yang paling baik terhadap isterinya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang mempunyai akhlak yang mulia. Okey? Orang-orang yang terpilih antara kamu ialah mereka yang baik pergaulan serta hubungannya dengan isteri-isteri mereka. Isteri-isteri tu tahan dengan isteri mereka. Thank you semua sudi hadir live Atuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudi. Kita habiskan sikit lagi. Ada sikit lagi. Help me get me water, Mom. Dalam soal untuk menjadi orang yang baik ni, abang tak makan. Dalam soal kita untuk menjadi orang yang baik, utamakan kasih sayang dan bakti untuk ibu. Itu di antara ranking untuk menjadi orang yang baik. Sebab itu ibu disebut 4 kali, bapa disebut sekali dan rakan yang rapat sekali. Bagi orang yang mukmin, sesungguhnya kita mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu saudara. Sebab itu orang yang baik itu ialah orang Islam. Sebab dia saudara kita. Kalau bukan Islam, dia tak baik. Dia bukan saudara kita. Mukmin manakah yang paling cergas? Rasulullah bersabda, yang paling banyak mengingatkan kematiannya. Mukmin manakah yang paling baik? Ya, wajar ada isteri yang tak berapa baik dengan suami, cemburu tinggi.
Kena baik lah. Tak boleh tak baik. Itu tanggungjawab. Hari ini ramai yang hatinya kurang tenteram lah tu. Kena banyak istighfar kan tu. Istighfar, redha. Orang yang menerima musibah dan redha dengan musibah itu, dialah orang yang akan ditambah-tambahkan lagi kebaikan di masa hadapan. Redha, ketentuan Allah. Kita kena terima tu. Tak boleh tak terima. Yang paling banyak mengikat kematian dan yang paling baik dalam persiapan diri untuk alam berikutnya. Itulah orang yang paling cergas. Orang yang paling cergas ini adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dia cergas dalam beribadat. Dia bukan saja ingat. Dia ingat mati. Solat tak? Bukan macam tu. Dia ingat mati. Puasa tak? Bukan macam tu. Ingat mati. Baca Quran tak? Bukan macam tu. Bukan. Ingat mati. Solat duha tidak? Tak. Ingat mati ni maknanya dia cergas dalam beribadat. Beribadat. Bukan solat wajib saja, solat sunat dia buat. Itu. Ya, bukan siapa-siapa. Kaum bapa kalau nak orang sebut banyak, kena kahwin lebih dari satu. Lain macam kaum bapa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling rapat. Kita duduk dengan awak kau ni. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Orang yang paling baik. Itu. Itu nanti semua itu rahsia buka semua. Rahsia buka semua. Ada orang dia tak kisah pun dekat Rasulullah ke jauh dengan Rasulullah ke, dia tak kisah. Itu panjang cerita. Di akhirat nanti orang yang dekat dengan Rasulullah macam duduk dalam aircon. Orang yang jauh dengan Rasulullah matahari sejengkal dari kepala. Itu banyak cerita tu. Ni kalau kita sebut di akhirat nanti boleh dekat Rasulullah, dia buat je. Buat tak kisah. Sebenarnya dia tidak faham tu maksud sebenar. Apa dia akan dapat tu. Itu yang penting. Jadi, apabila Rasulullah kata, orang yang paling dekat dengan aku ialah orang yang paling baik pekerti. Tapi tak tinggal solat lah. Tinggal solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan siapa-siapa. Sesiapa yang melampangkan seseorang mukmin daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melampangkannya daripada kesusahan di hari akhirat. Ini termasuk dalam soal orang yang berbuat baik. Kita melampangkan. Macam kamu buat. Kamu ni dia buat. Morning MD. Morning. Kamu ni, kawan kita ni dia buat. Dia letak RM50 di kedai. Siapa nak makan, kedai tu akan bagi free. Saya ngambil RM50. Setiap bulan dia buat macam tu. Maknanya, bagi orang yang tak ada duit, dia boleh makan dah masa tu. Dia boleh makan dah. Habis yang Jadi sesuai lah dengan hadis itu. Dah batuk pula dah. Ya, masalah. Selalu kuntuk. Apa dah jadi? Tak boleh, politik tak boleh. Morning. Hello, MD. Morning. ayam. Tersedak dah. Okay, kita sikit lagi. Nak habis. Siapakah manusia yang paling berbahagia? Manusia yang paling berhenti namanya, namun tidak berhenti pahala. Ini hebat. Itulah manusia yang paling baik. Manusia yang paling bahagia adalah apabila dia mati, tetapi pahalanya tidak mati. Ini semua kena buat lah. Kena carilah keadaan-keadaan. Pahala tak mati. Masuk. Orang dah mati dah. Itulah di antara bentuk-bentuk sedekah yang kita kena buat. Apa semua. Itu yang penting bagi kita. Jadi cukuplah untuk hari ini. Untuk berbincang siapa orang yang baik. Sekadar untuk perbincangan, pemahaman masing-masing. Semoga sedikit sebanyak memberi kebaikan, menjadi panduan kepada kita semua. Kita boleh menjadi orang yang baik. Dan sebelum kita mengharapkan orang buat baik pada kita, mestilah bermula daripada kita dulu kena buat baik pada orang lain. Kalau kita tak suka orang lain buat tak baik pada kita, dan kita janganlah sekali-kali buat tak baik kepada orang lain. Dalam soal kita berjiran, adik-beradik,
Dengan ibu bapa, dengan siapa pun. Bermulalah kebaikan itu daripada diri kita sendiri. Dalam soal suami isteri pun begitu juga. Kalau suami tak suka isteri melakukan sesuatu yang tak baik, suami juga mesti mesti elak daripada melakukan yang tak baik. Dia mesti menjadi baik dulu. Untuk mendapat isteri yang baik, suami kena jadi baik dulu. Dan isteri pun begitu juga. Untuk menjadi suami yang baik, isteri kena jadi baik dulu. Jazakallah Tuan Haji. Maaf atas kesiran. Terima kasih, maaf kurang. Terima kasih banyak. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.